Qala a'dzarul jum'ati wal jama'ah. Uzur dalam bab salat Jumaat dan bab salat jamaah. Jadi seperti mana kita sedia maklum, hukum salat, hukum berjamaah di dalam salat fardu 5 waktu adalah fardu kifayah. Dan kita maklum juga hukum berjamaah di dalam salat Jumaat adalah fardu ain. Jadi dua-dua fardu. Sembahyang 5 waktu, jamaahnya fardu tapi kifayah. Sembahyang Jumaat, jamaahnya fardu ain. Baik. Di sana ada beberapa uzur ya yang meringankan manusia sehingga mereka tak wajib tak wajib pergi kepada salat Jumaat ataupun jamaah. Jadi uzur-uzur ini kalau ada, maka meringankan manusia. Maksudnya daripada wajib jadi tak wajib. Bukan makna uzur-uzur ini menghalang manusia daripada Jumaat, tidak. Kalau uzur ni ada tapi orang tu tetap nak pergi Jumaat, boleh, tak ada masalah. Kalau uzur ni ada, tetap nak solat berjemaah, baik, tak ada masalah. Tapi maknanya kalau uzur ni ada, dia meringankan manusia, maka diharuskan untuk tidak menunaikan jamaah di dalam solat 5 waktu ya, dan begitu juga solat Jumaat. Baik. Yang pertama sekali al-maradu, sakit. Maksud sakit di sini adalah sakit yang menyusahkan seseorang bersiap untuk solat Jumaat ataupun jamaah. Susah. Dan kesusahan itu terlihat nyata. Terasa jelas kesusahan tersebut. Jadi sakit yang macam ni bentuk dia, sehingga menyusahkan dia buat persiapan nak sembahyang Jumaat, menyusahkan dia buat persiapan nak salat jamaah. Dia menyusahkan. Ya, padahal nak pergi boleh je, tapi terasa susah tu. Dalam persiapan tu terasa susah. Maka disebabkan itu syarak meringankan, kata tak pergi pun tak apa. Daripada fardu tak jadi fardu dah. Okey, baik. Jumaat pun begitulah. Sakit, nak pergi sembahyang Jumaat tak mampu, nak siap boleh tapi susahlah, menyusahkan. Ya. Lepas tu menyusahkanlah. Sebab mungkin perut dia memulas, jadi asyik nak buang air je. Lepas tu kepala dia memang tak selesa, bukan pening sikit-sikit ni. Dia memang pening sungguh. Ya, kalau jalan tiba-tiba boleh jatuh ke. Ya, ataupun macam-macam lah. Jadi susah, kata ulama, sakit yang menyusahkan. Kalau sakit tak menyusahkan, wajib juga Jumaat. Ya, awak sakit, ya saya sakit. Ada pening sikit je. Benar, memanglah sakit. Tapi itu tetap wajib Jumaat. Pening sikit, tak ada masalah. Sakit ke ya sakit tangan, apa seliuh. Lepas tu macam mana kalau pergi Jumaat, susah ke? Tak susah pun. Mandi pergi Jumaat. Pergi Jumaat wajib. Ya. Tak ada kena mengena. Tapi kalau menyusahkan dalam dia persiapan dia ke Jumaat, persiapan dia untuk solat berjemaah menyusahkan, maka tak wajib. Nak pergi boleh, cuma tak wajib. Okey. Jadi kalau tak pergi tak berdosa lah. Dan seterusnya yang kedua. Yang kedua, wal khawfu ala ma'sum, iaitu khawatir atas kehilangan ataupun kerosakan maksum, gangguan di atas maksum. Maksum ni apa? Benda yang bernilai di sisi syarak. Contoh yang ulama sebut ada 3 nafsin, iaitu jiwa manusia, diri manusia. Dia takut atas diri dia, khawatir diri dia diganggu dengan perkara bahaya. Diri dia akan
membahayakan diri dia. Ataupun yang kedua minta maaf, marwah. Marwah, khawatiri atas marwah dia diganggu. Okey. Begitu juga mal, harta yang ketiga. Ni semua ni maksum ni. Semua ni maksum. Ataupun yang keempat, ikhtisas. Ikhtisas. Jadi 4 perkara ni maksum. Jadi kalau dia merasa ada benda bahaya, dia takut benda bahaya akan menimpa 4 ini ataupun salah satu daripada 4 ini, itu dia dapat keringanan daripada syarak, tak wajib pergi Jumaat. Tak wajib salat berjamaah. Contoh apa dia tadi? Nafs, jiwa. Ni kalau saya pergi ni bahaya kat diri saya ni. Bahaya. Ya. Tak boleh lalu sini ni, bahaya ni. Tahu dah ada orang nak kacau. Ya. Itu diri dia, jiwa. Maksud bahaya kat diri ni, takut dibunuh, takut dilukakan, disederakan. Itu maksud bahaya pada diri. Ataupun takut bahaya pada maruah dia. Irdih. Bahaya pada maruah dia. Maksudnya kalau lalu sini memang kena caci maki ni. Lalu sini memang diaibkan seaib-aibnya ni. Memang kita akan malu, merah muka, lebam tambah hijau biru. Balik tu tak berubah dah muka. Contoh, memang aib sungguh ni. Dikacau maruah. Ya. Dimalu-malukan. Gitu. Dan yang ketiga, mal, harta. Ni kalau saya pergi ni, harta kat rumah saya habis hilang, dia takut macam tu. Memang takut tu ada qarinah, ada petanda, bukan setakat takut main-main macam tu atas angin. Kita selalu duduk pergi sembahyang Jumaat, tiba-tiba minggu ni pergi Jumaat, tak boleh, takut atas harta. Mentang-mentang dah belajar bab ni. Takut atas harta pula. Allah, sedap. Asal takut, minggu lepas tak takut pun, telah berasa takut lepas belajar ni pula. Asal berasa takut pula. Sebelum ni okey, orang tak ada pun okey. Ni kalau ada petanda yang kuat, baik, sandaran yang kuat, memang takut tu memang sungguh mungkin boleh berlaku. Ghalaba ala zanni. Tu harta. Kalau pergi takut harta dicuri, takut harta diambil. Kan? Mungkin baru beli kereta Ferrari parking depan rumah kot minggu tu. Jadi kata nak biar ni habis ni sebab orang hutan ramai kat sini. Orang ambil kereta dia ramai. Jadi takut minggu ni tak payahlah. Sebab baru beli kereta Ferrari duduk depan rumah parking. Tak buat garaj lagi. Baik. Dan seterusnya, contohnya lagi ikhtisas. Ikhtisas ni benda yang tak ada harga di dalam syarak, tapi dia milik kita. Benda tak ada harga dalam syarak, tapi dia milik kita. Contoh baja. Baja tu daripada tai. Tai tak ada harga dalam syarak. Tapi dia milik kita. Baja kita. Baja tu panggil ikhtisas. Dia tak panggil harta. Dia panggil ikhtisas. Harta ni ada harga di sisi syarak. Tapi kalau ikhtisas ni, kita panggil harta, tapi dia tak ada nilai di sisi syarak. Contoh, anjing belaan, sebab dia bela anjing sebab nak memburu contoh. Ataupun nak jaga kebun, rumah dia. Jadi anjing ni dia tak ada harga di sisi syarak. Dipanggil ikhtisas. Walaupun macam tu, ni kalau saya pergi ni anjing saya hilang. Sebab anjing saya import daripada USA. Import. Ataupun import daripada entah mana tempat cantik anjing dia. Ni kalau saya pergi sembahyang Jumaat ni, hilang anjing saya ni. Ataupun dia lari, tak sempat nak kejar. Ya, jadi kalau macam tu, diuzurkan. Tak wajib pergi Jumaat. Tak wajib pergi. Ada keringanan. Ya. Tapi kalau pergi, ya lebih baiklah. Ya. Baik. Wajib jadi tak wajib. Dan seterusnya, sama ada itu milik dia ataupun milik orang lain. Dia tolong jaga barang orang, ataupun dia sendiri penjaga sekolah anak yatim perempuan. Dia tukang jaga. Dah kalau pergi Jumaat tak ada orang jaga anak yatim. Tak ada bahaya tu. Dia teruskan penjagaan. Tak payah pergi Jumaat. Ya. Diuzurkan. Baik. Dan yang ketiga, wasyiddatul harri, panas yang bersangatan. Jadi antara keuzuran untuk tidak mewajibkan Jumaat, kalau ada uzur ni tak wajib Jumaat, adalah
cuaca yang sangat panas. Syiddatul har. Sangat panas. Cuaca apa? Sangat panas. Walaupun dia ada payung apa semua, tapi payung tu dia hanya halang atas je. Kiri kanan dia tak halang. Jadi tetap berasa panas. Jadi cuaca yang agak memanaskan sehingga mungkin boleh memitamkan orang ataupun tidak selesa dalam perjalanan, sangat-sangat panas, terasa kulit terbakar tu. Jadi itu menjadi keuzuran yang mengharuskan tidak pergi ke Jumaat dan jamaah. Dan yang keempat, wasyiddatul bardi. Apa dia? Sejuk yang bersangatan. Cuaca sejuk pula. Ulama kata walaupun dia dah biasa sejuk, tapi dia sejuk. Memang duduk, orang kata apa, di satu tempat tu cuaca dia memang 6 bulan sejuk, 3 bulan sejuk. Kata dah biasa, dah bertahun-tahun duduk macam ni. Tak apa. Walaupun dah biasa, sejuk. Memang sejuk lah. Diuzurkan. Tak wajib pergi Jumaat dan jamaah. Tak wajib nak pergi lagi. Bagus kalau macam tu. Ya, melainkan kalau ada yang boleh membahayakan diri, boleh membawa kepada maut, membawa kepada bahaya, maka lebih baik tidak pergi. Baik. Tapi ulama kata sejuk yang bersangatan itu menjadi uzur. Wa in alifahu, walaupun dia dah biasa. Okey, baik. Yalah, kalau kita pandang dari sudut waraknya, pergilah. Baiknya pergilah. Sebab benda tu kita dah biasa apa semua kan. Tapi tak pergi tak apa, tak apa. Okey, baik. Dan yang kelima, wa tamridu man la muta'ahhida lahu, iaitu menjaga orang yang tak ada orang jaga. Kita menjaga seseorang yang mana dia tu tak ada penjaga. Tak ada orang yang mengambil ihtimam tentang dia. Tak ada orang yang menguruskan dia. Jadi kita jaga dia. Sama ada dia sakit ataupun dia dalam keadaan bahaya, ataupun ada beberapa perkara yang berkaitan dengan dia, terpaksa kita jaga dia, tak apa jaga. Contoh anak yatim ke apa, jaga. Sebab apa? Sebab tak ada penjaga. Jadi kita terpaksa jaga. Menyebabkan kalau kita jaga, akan tertinggal Jumaat. Tak ada masalah. Itu adalah dikira sebagai uzur. Sebab dia tak ada penjaga. Nak azan? Azan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله شرف بنية العالم. Alhamdulillah Rabbana. Baik, jadi di antara uzurnya adalah tamridu man la muta'ahhidalah, iaitu menjaga orang yang tak ada penjaga. Itu dikira sebagai uzur, menjatuhkan kewajipan Jumaat dan jamaah. Contoh di hospital, ya ada orang sakit. Dia tak kira siapa orang ni, walaupun bukan keluarga kita, ya, walaupun orang jauh. Contoh nurse jaga pesakit, doktor jaga pesakit. Jadi apabila dia menjaga pesakit itu menyebabkan boleh tertinggal Jumaat. Boleh ke macam tu? Boleh, tak ada masalah. Dikira uzur. Kadang-kadang hari Jumaat itulah berlaku sakit. Hari Jumaat itulah masuk orang dalam hospital nak kena jaga. Hari Jumaat itulah masuk pesakit. Jadi terpaksa kita bawa dia ke bilik sakit, macam-macam pergi masuk daftar apa semua, menyebabkan proses tu kita boleh tertinggal Jumaat. Tak ada masalah, tak berdosa. Ya. Tapi yang berkait dengan kita warak lah pergi Jumaat. Walaupun tak wajib. Tapi kalau berkait dengan orang, jangan buat warak sangat. Takut bahaya kat diri dia. Kan? Dia baru nak tolak katil masuk hospital, bang Jumaat kata, bang nanti dulu bang. Duduk tepi pintu dulu, saya nak pergi sembahyang Jumaat. Tak menjerit kawan tu. Kalau patah kaki ke apa ke, doktor pun, ni amda ni. Dah orang tinggal saya. Dah sudah, bakalan kabut. Berkaitan dengan diri kita, tak apalah kita warak. Tapi berkait dengan orang lain, kita teruskan. Keuzuran tu dah diberi, maka kita ambil. Tak ada masalah. Lebih-lebih lagi melibatkan membantu orang lain. Baik, itu macam tu. Ya. Ataupun ulama kata dia ada penjaga. Cuma penjaga dia itu sibuk dengan benda lain. Contoh, kata awak ada penjaga tak ni? Ada. Tapi mana? Dia sibuk pergi beli ubat, pergi beli makan dia, air. Jadi kita nak kena jaga. Tak apa, boleh. Jaga dia walaupun tertinggal Jumaat. Walaupun dia memang ada penjaga khusus daripada keluarga dia ke ataupun orang lain. Tapi orang lain tu sibuk. Ya. Boleh juga kita menjaganya. Baik. Ataupun kita ni keluarga dia, jaga je. Tak ada masalah. Tadi yang berkait dengan harta tadi, lupa nak sebut, iaitu antara uzur Jumaat juga, antara uzur Jumaat, apabila kita takut akan kehilangan harta. Ni termasuk juga contohnya orang yang ada kedai. Orang yang ada kedai. Dan kedai dia tak boleh kunci. Dan tak ada penjaga melainkan dia sahaja. Jagalah kedai dia. Buat macam mana? Ya, kalau dia sanggup sembahyang pergi, tak ada masalah, boleh je. Tapi adakah ni dikira sebagai uzur? Ya, dikira sebagai uzur. Kan dia balik-balik sembahyang Jumaat, tinggal satu air kotak ayat kedai. Lain semua habis. Tak boleh. Jadi itu dikira sebab dia takut barang dia hilang. Ya, takut barang dia hilang. Kalau tak boleh kunci, kalau boleh kunci bukan uzur lah. Kunci mangga, siap 4 mangga gitu. Okey. Ataupun ada orang lain tukang ganti jaga, itu tak dikira uzur.
Begitu juga orang zaman sekarang yang orang duk mengadu apa dia? Ni masalahnya. Iaitu duk mengadu, saya bekerja. Tapi dia tak bagi ruang untuk solat Jumaat. Saya bekerja tapi dia tak bagi ruang untuk solat Jumaat. Itu sebab kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, memang kita kena utamakan kehendak dan tuntutan agama kita. Kalau kita nak cari kerja tak salah walaupun di tempat non-Muslim. Ya, yang tak berkait dengan benda haram lah. Arak ke apa ke, judi ke. Ya, tempat itu boleh nak cari kerja. Tapi kita sebagai orang Islam tanya dulu. Nanti time solat ada waktu tak? Tanya dulu, mesti kena tanya. Kita tak boleh asal, ni tanya gaji berapa? Gaji berapa? Ini tempat ni sebulan 4,500. Oh, boleh, daftar. Lah kali dah masuk, kerja sehari dua, nak sembahyang Jumaat tak boleh. Berat. Jadi kita sebagai orang Islam jangan peka kat gaji tu dulu. Peka kat semayang tu, ada ruang tak untuk semayang 5 waktu? Ada ruang, alhamdulillah. Boleh. Ada ruang tak untuk solat Jumaat? 20 minit nak pergi solat je. Tak dengar khutbah lagi bagus. Ya, saya dia orang Islam ni. Ni, kad pengenalan saya ni. Jadi saya nak ruang untuk semayang Jumaat, untuk semayang 5 waktu. Boleh tak kat sini? Oh, saya tak boleh bos. Ni yang kerja punya waktu. Minta maaf. Ma'assalam. Cik tempat lain. Tu lebih baik. Tapi kalau orang terkena, dah masuk, dah daftar, tiba-tiba time Jumaat, dia kata tak boleh. Kalau pergi Jumaat, habis. Gaji hilang bulan ni. Oh, dahsyat. Ya. Kalau pergi Jumaat, habis. Potong. Daripada sebulan 4,500 dapat 300,500 je. Ya Allah, dahsyat. Tu non-Muslim tempat macam tu. Dia bukan nak bagi orang semayang. Kalau dah kena macam tu, tak apa. Jadi uzur. Sebab takut kehilangan harta. Takut hilang harta. Tapi kita ni nampak sangatlah kurang iman kita. Kita tak peka sangat bab agama. Sebab sebelum daftar masuk kerja, tanya dulu. Sebelum tahu bab gaji, sebelum tahu bab cuti, bab apa, tanya dulu semayang boleh tak? Boleh semayang, bismillah masuk kerja. Gitu. Baik, ni kan kalau dah kena, baik, kalau dah kena, kira uzur lah macam mana. Tapi waraknya lepas tu, dia jangan ulang lagi dah. Dia cuba untuk cari kerja lain pula lah. Ini kalau kerja asyik tak semayang Jumaat ni, parah setahun tak semayang Jumaat ni. Ya. Oh, kalau solat 5 waktu boleh lagi menyorok. Tapi kalau solat Jumaat tak boleh menyorok dah. Menyorok kat mana? Nak semayang seorang tak boleh. Mesti 40 orang. Kalau sebulan, setahun macam ni, tak semayang Jumaat, memang nampak macam tak ada iman dah ni. Habis dah ni. Bahaya dah ni. Jadi kena cari kerja lain ni, tak boleh dah. Bukan setakat setahun. Jangan. Terlepas Jumaat sekali dua pun dah kira berat tu. Cari tempat kerja lain lah. Tak ada berkat nanti. Walaupun dia dikira uzur secara zahir hukumnya, tapi kalau lama-kelamaan saja tak nak cari tempat lain, itu dah kira kelemahan diri sendiri. Orang? Betul uzur. Dikira uzur. Orang yang ditahan dalam penjara. Dan dalam penjara tu tak cukup pun 40 orang. Tempat yang dia duduk tu. Maka dia kira uzur betul. Ya, sebab kalau nak keluar, peluang orang keluar sembahyang Jumaat. Tak balik-balik. Tak balik-balik. Takkan nak pergi sembahyang Jumaat kena bawa tali macam tu. Kan? Ada je, tak tahulah. Ada tak orang penjara pergi sembahyang Jumaat? Bawa lori, duduk dalam lori tu. Tak ada rasa kan? Tak ada. Duduk dalam lori tu pindah tempat kan? Kadang-kadang nak pergi sembahyang Jumaat tu ada lori bawa orang dalam penjara. Uzur. Kalau nak minta abang, minta maaf bang, 20 minit sembahyang Jumaat, 20 minit. Lepas tu jadi kes hilang. Memang tak bagi dah penjara tu. Ya, jadi tak wajib. Maksudnya jadi satu keuzuran. Lagi-lagi kalau tak cukup 40 orang, memang dalam tu pun tak wajib Jumaat. Kalau nak buat Jumaat dalam tu, tengok pakaian pun kotor dengan najisnya, dengan darah, dengan macam-macam lah. Jadi dikira uzur. Baik. Dan seterusnya. Ya, mana tadi? Okey. Tamrid. Wa kaunuhu ya'nasu bih. Ya. Wa kaunuhu ya'nasu bih. Ataupun menjaga orang sakit, orang yang perlu dijaga, dan orang itu ya'nas, berjinak dengan kita. Maksudnya selesa dengan kita. Jadi kita duduk kat situ, dia selesa. Dia rasa macam sihat. Dia rasa macam suka bersembang, suka bual. Tapi kalau orang jaga dia senyap, menyebabkan tambah sakit.
Jadi kata awak duduk sebelah saya lah. Faham? Dia rasa seronok bersembang. Tengok muka awak pun seronok dah. Masuk-masuk. Sehat selalu. Tapi tak boleh keluar lagi dah duduk hospital. Tapi kalau orang lain duduk senyap, tak bersembang, tak apa, buat kerja sendiri. Jadi dengan awak lah bagus. Jadi kita terpaksa jaga dia sehingga meninggal Jumaat. Tak apa. Tak apa. Padahal kalau kita pergi, dia tak adalah mati pun. Sebab dia selesa yang kita je. Kalau kita tinggal setakat 20 minit, setengah jam, kita datang balik, tak ada masalah. Tapi syarat utamakan itu. Kata apa, tak apa, duduk dengan dia. Biar dia selesa dengan awak. Mudah-mudahan dia sihat. Biar dia bual panjang-panjang sikit. Baik. Lagi-lagi kalau mak ayah kita sendiri. Mak ayah kita sendiri, adik-beradik kita sendiri, duduk dengan dia. Tak payah panggil kawan. Kawan panggil kawan. Dah kita ada, duduk dengan dia lah. Lagi selesa. Lagi dia selesa. Baik, ataupun pasangan sendiri, duduk sendiri. Tak ada masalah. Baik, daripada panggil mak ayah dia, mungkin dia lagi segan. Baik, kita duduk, jaga dia. Baik. Tapi ada orang, kalau isteri dia bersalin, nak jaga isteri, dia tinggal Jumaat. Boleh ke? Boleh. Memang selesa dengan dia. Tak ada masalah. Tapi yang orang duk buat tu, orang ganti, panggil pun mak ayah dia datang, jaga sekejap saya nak pergi Jumaat. Itu boleh. Tapi wajib pergi Jumaat? Tak wajib. Tak wajib. Tapi boleh buat macam tu? Boleh. Boleh. Baik. Kalau isteri dia bersetuju apa semua, lebih eloklah pergi Jumaat. Tak ada masalah. Tapi kalau nak jaga disebabkan dia, orang kata selesa, khalas. Kita teruskan penjagaan, tak ada masalah. Jadi tak wajib. Tak wajib bertindak panggil orang lain tolong jaga, kita pergi Jumaat. Tak wajib. Nak buat tak ada masalah. Baik. Wa kaunuhu ya'nasu bih. Dan seterusnya, antara uzur Jumaatnya, wa isyraful qaribi 'alal maut. Dan dekat seseorang keluarga itu kepada mati. Orang kata sakit mati dah. Sakit sakarat. Dekat-dekat nak mati, ada petanda-petanda. Jadi, dia kena ada orang duduk sebelah dia, duduk berdekatan di ruang tamu yang dia ada. Jadi, kalau orang tu duduk sehingga tinggal Jumaat, sebab apa alasan ni nak jaga orang ni? Dalam keadaan nazak, mungkin dia perlu kepada talqin nanti, tiba-tiba kan, datang mati, ataupun dia nak air, kita perlu jaga dia, tiba-tiba nak bagi air. Jadi, perlu ada penjaga. Kata ulama', itu dikira sebagai uzur. Dia tak sakit apa pun, dia tua je. Cuma dah ada petanda-petanda macam nak mati. Jadi duduklah di situ, ya, tak ada masalah. Sehingga tertinggal Jumaat pun tak ada masalah. Dikira uzur. Kata ulama, qarib di sini keluarga. Tapi ulama tidak mengkaitkan orang yang dekat dengan mati itu sebagai keluarga. Ni hanya contoh saja. Dia sebut ni hanya sebagai contoh. Tapi termasuklah orang lain pun sama. Walaupun bukan keluarga. Ya. Keluarga ni kira makna umum lah. Yang ada hubungan dengan kita ataupun isteri kita. Contoh, jaga siapa ni? Jaga mak mentua. Okay. Jaga siapa ni? Ni adik pada mak mertua. Okey. Ni jaga siapa ni? Ini adik-beradik isteri saya belah mak dia. Okey. Tak ada masalah. Yang penting ada hubung kait dengan kita, tak ada masalah. Jaga je. Ataupun tak ada hubung kait langsung, ajnabi. Ni siapa ni? Entah, saya pun tak kenal. Tiba-tiba orang letak saya suruh jaga atuk ni. Tak apa lah, jaga je lah, tak masalah. Faham? Gitu. Baik. Isyraful qaribi 'alal maut. Orang dekat nak mati, nazak dah. Dan kemudian antara uzurnya, wal mataru in balla thawba wa lam yajid kinnan. Iaitu last yang disebut di sini, hujan. Hujan ni memang uzur umum lah. Hujan menjadi satu keuzuran. Orang tu boleh tak pergi Jumaat, boleh tinggal salat berjamaah. Itu kalau ada dua syarat. Pertama, in ballas thawb. Dia membasahkan baju, pakaian. Basah tu memang nampak jelas basah, bukan setakat basah kat kaki tu memang mesti dah. Jalan tempat basah memang basah di kaki dah. Tak hujan pun basah kat kaki. Ini hujan ni maksudnya basah naik sikit, ya, di betis, di lutut pun tu dah kira uzur tu. Ringan sungguh. Dan yang kedua, dia tak jumpa payung. Kinan tu payung yang boleh mengurangkan kena hujan. Kalau dia ada payung, sekarang ni payung lah jenis ada besar payungnya. Kalau tutup tu memang tak kena hujan langsung.
Besar beramai macam kereta payung. Ya. Memang ditutup kiri kanan habis. Kan sebelum-sebelum ni payung atas ni tutup. Kan sikit ni. Ini payung sampai ke bawah ditutup. Ya. Jalan boleh selamat. Jadi dia tak ada payung dan baju dia basah. Itu memang menjadi uzur lah, tak payah pergi Jumaat. Tengok ya, lagi 15 minit nak azan ni. Tengok ya Allah hujan, lobat bukan main lagi. Okey. Awak ada payung tak? Saya tak ada payung, cuma ada kereta je. Ada kereta. Itu lebih daripada payung tu. Pergi kat garaj, naik kereta pergi dah masjid. Apa yang uzurnya? Tak, nanti kan keluar kereta kena hujan. Alah, keluar kereta setakat satu saat nak masuk masjid, buat benda. Itu bukan uzur tu. Dia ada kereta. Tu bukan uzur Jumaat tu. Baik. Ya, ni uzur Jumaat ni, dia tak ada payung nak menghalang dia. Contoh, dia nak pergi Jumaat naik motor. Payung pun tak ada. Ataupun ada payung budak-budak 5 tahun. Macam mana? Kena hujan juga. Ya. Jadi yang jenis naik motor, yang jenis naik basikal pergi masjid, yang jenis jalan kaki, itulah dikira uzur. Tak payah pergi Jumaat minggu tu. Maksudnya dikira uzur. Tak pergi pun tak berdoa. Nak pergi, sanggup basah-basah kuyup, silakan. Itu lebih baik untuk awak. Ya, dapat pahala. Okey, kalau yang jenis bawa kereta ni, walaupun kereta kancil, pergi Jumaat. Pergi. Ya, dia lebih pada payung lagi dah. Atas, bawah, kiri kanan semua ditutup dah. Baik. Okey, saya nak sebut sikit beberapa uzur lagi yang tidak disebut oleh musannif, sebab uzur yang disebut dalam bab ni lebih kurang 30 lebih. 30 lebih uzur. Yang disebut di sini berapa? 8. Maksudnya ya, tinggal lagi 22 lagi. Tak tambah sikit-sikit lagi. Baik. Yang kata apa yang ada pada zaman kita selalu berlakulah. Okey, antara contoh uzurnya apa dia? Syiddatul wahli. Iaitu lumpuh yang dahsyat. Lumpur ke lumpuh? Lumpur lah, lumpur. Lepas hujan tu orang panggil lumpur lah. Silap lumpuh pula. Lumpur yang dahsyat. Jadi kalau nak berjalan di masjid tu, walaupun dia naik kereta jalan lagu lumpur tu. Dahsyat tu. Tak pergi pun tak apa. Kan nak kena panggil kereta korek tolong angkat lah, nak kena panggil kereta tolong tarik. Ya. Nak kena bayar lah macam-macam. Tak apa, jadi uzur. Ataupun nak jalan kaki masuk dalam tanah. Itu kira dahsyat tu. Tu dahsyat sangat tu. Ni menjadi uzur ni cukup setakat dia mengotorkan pakaian kalau kita berjalan. Itu dah dikira uzur dah. Walaupun kaki tak masuk bawah tanah lagi. Baik. Ataupun ulama kata yang menakutkan kita tergelincir. Itu pun dah kira uzur dah. Dah kira uzur. Sebab lecak tu terlampau dahsyat. Bukan selipar kita. Kadang selipar tu yang membuatkan kita tergelincir. Yang lecak tu okey, biasa je. Tengok lecak biasa kat jalan. Orang lain semua jalan biasa, dia jalan tergelincir. Ya pasal? Selipar, bunga dah tak ada bawah tu. Memang tergelincir. Selipar plastik pula. Memang cari pasal. Baik, dan antaranya, ni pun ada berlaku juga ni. Safarur rufqah. Safar rufqah ni, musafir kawan-kawan seangkatan dengan dia. Dia nak musafir, kan dia naik kapal terbang, naik bas, naik kereta, naik van, musafir. Jadi kalau dia pergi sembahyang Jumaat, dia tertinggal penerbangan itu, tertinggal rombongan safar dia itu, dan dia tak boleh pergi sendiri. Kalau dia boleh pergi sendiri, tak ada masalah. Itu tak kira uzur. Ni ulama kata tertinggal yang menyebabkan dia ada perasaan istihash. Istihash ni perasaan yang merunsingkan, menakutkan, merunsingkan. Ya, macam kapal terbang dah bayar berapa ribu. Kalau tertinggal habis ni. Aduh. Ataupun bas ni kalau pergi nak kena tempah bas baru, duit pun lebih kurang, nak makan minum ni. Itu dikira uzur. Ada perasaan runsing. Tapi kalau dia kata luput pun okey saya. Sebab apa? Ada lain yang boleh bantu saya pergi. Sebab ada orang tolong bawa. Okey. Kalau luput ni ada orang lain bawa. Wah, okey, bos kan, tak ada masalah. Faham? Delay? Okey. Maksudnya sempat dia sembahyang Jumaat? Okey.
Okey. Maksudnya safar tu tujuan ni nak melancong je lah apa semua. Okey, baik. Ya, dia macam ni. Dia ulama kata safar tu dia tak syarat safar ibadah. Yang penting safar tu mubah. Safar yang harus di sisi syarak. Walaupun dengan melancong, walaupun sebab kadang kita melancong ada apa dipakat dengan keluarga belah sana, pakat keluarga belah sini kan, kalau tertinggal kan dia orang nak tunggu-tunggu apa semua. Kira uzur lah tu. Kira uzur. Tapi kita sebagai orang Islam janganlah pilih hari Jumaat. Tu waraknya. Waraknya pilih dah hari lain. Jadi sebelum berlaku safar tu, ini pilih hari Jumaat kan tak sempat kan, kita orang Islam lebih baik sembahyang Jumaat dululah. Kita ambil apa ni penerbangan lepas Jumaat ataupun penerbangan hari Sabtu ataupun Khamis. Ini Khamis ada. Kan Sabtu ada, okey je. Dia pilih hari Jumaat. Sedap dia. Jangan buat macam tu. Saja dia pilih padahal hari lain boleh. Jangan, dia boleh menyebabkan berdosa tu. Ya. Sebab safar hari Jumaat lepas solat subuh dalam keadaan dia tak menyangka dia akan melaksanakan Jumaat, berdosa, hukum dia haram. Itu sebab siapa-siapa nak musafir hari Jumaat lepas subuh. Nak musafir boleh, tapi dengan syarat dia kena tahu dia sempat semayang di mana. Kata saya akan musafir pukul 10, insya-Allah saya akan singgahlah di Selangor. Sempat semayang. Okey, safar. Okey. Ini pakai safar macam tu je, patut saya musafir kira uzur. Tak boleh, bukan macam tu. Dia lepas subuh ni siapa-siapa nak musafir boleh dengan syarat dia tahu di mana dia nak berhenti solat Jumaat. Tu mesti kena ada. Kalau dia tak peka, dia tak rancang macam tu, safar dia haram. Apabila safar haram, tak boleh buat jamak qasar. Tak boleh buat ambil keringanan-keringanan safar. Itu sebab nak safar hari Jumaat mesti sebelum subuh. Mesti sebelum subuh. Jangan buat helah dah lah. Sebelum subuh tu dia keluar dengan beg-beg dia. Dia pergi singgah rumah kawan di luar kampung. Assalamualaikum. Woi, subuh-subuh datang rumah aku ni. Tak apa, nak singgah sekejap, nak rehat. Nanti pukul 10 aku nak bertolak pergi Selangor. La ilaha illallah, dia buat helah. Jangan. Jangan macam tu. Okey. Kalau terdesak sangat tak apalah. Ini sedap-sedap dia kerana nak tinggal Jumaat. Tu je alasan dia. Mana boleh macam tu. Ya. Hilah ni walaupun kita selamat di dunia, akhirat tak selamat. Sebab kalau tak ada apa-apa sebab dan desakan. Baik. Dan seterusnya, apa dia lagi uzur? Ishtighal bitajhizil mayit. Dia sibuk dalam menguruskan jenazah, tu pun uzur. Kadang hari Jumaat macam tu, orang meninggal pukul 8, keluarga dia sibuk menguruskan jenazah sehingga tertinggal Jumaat, tak ada masalah, teruskan pengurusan jenazah. Ya, tak pergi pun tak apa. Dan antara uzur juga proses mencari harta yang dilarikan ataupun hilang. Ya. Jadi kita kena pula time tu hari Jumaat. Jadi ada harta dicuri dalam kampung ni, dalam rumah ni, maka kita kejar orang tu. Dapat tahu, ketuk-ketuk dia naik kereta. Lari-lari. Azan Jumaat dengar ni naik kereta ni. Oh, Jumaat Allah, tak apa, uzur-uzur. Bismillah, teruskan lagi. Tak ada masalah. Dikira uzur. Ya, dikira uzur. Tak teruskan. Dan kalau kita semayang Jumaat, dia lepas 40 km. Baik. Dan yang akhir sekali, wujudu man yu'dhihi fi tariqih, iaitu ada orang-orang yang mengunyaya dia di jalanan dia. Itu pun dikira uzur. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Dan antara uzurnya, khawfuhu ala tabkhih idza ishtaghala bi jama'ah. Takut masakan dia rosak kalau dia pergi Jumaat ataupun jamaah. Dia ni catering. Masak hari Jumaat, masak. Ya, nak singgah Jumaat tak ada orang ganti tengok makanan tu. Tak ada. Dia seorang yang power pakar dalam bidang masak. Dia ni kalau tinggal ni rasa hangus dah ni. Memang tak boleh buat apa dah kalau tinggal ni. Habislah 2,000, 2-3,000, 2 kambing ni. Pada masa itu dikira uzur. Teruskan masak, jangan tinggal. Nak pergi boleh. Ya, tapi jangan sampai rosak makanan kawan tu. Baik. Antara uzurnya menjaga kebun dan pokok-pokok daripada diserang oleh binatang. Tu antara uzur juga. Dia tanam kebun.
pokok durian, pokok apa dia tanam lah, menyebabkan kat situ banyak kambing pula. Banyak kambing, banyak tupai, banyak monyet nak kena jaga. Jadi dia keluar pagi tu memang kebiasaan adalah kambing nak makan pokok dia. Jadi hari Jumaat pun macam tu jugalah. Jadi terpaksa. Sebab time kambing keluar tu pukul 11, pukul 12. Dia keluar pula makan masa 2-3 jam. Oh, kambing ni sedap. Ya. Jadi dia terpaksa jaga pokok dia. Terpaksa. Kalau pergi jauh sikit habislah dikerumuni oleh kambing dan dimakan pokok dan tumbuh-tumbuhan. Itu dikira uzur. Baik. Jadi itulah ya sebahagian uzur yang disebut di sini. Banyak lagi uzur yang disebut oleh ulama. Antaranya uzur yang last kali agak lawak jugalah, tapi alhamdulillah tak ada kat sini. Tak ada, iaitu orang yang badannya terlampau besar. Kita pernah nampak tak orang badan terlampau besar, nak bangun pun payah. Tu jenis macam tu. Ni sedap. Ni hari ni Jumaat tak ni kot. Sebab saya dah badan dah besar ni. Badan besar. Lepas tu lari Olimpik boleh lagi. Tak ada masalah. Duduk melompat dalam rumah okey lagi. Wah. Itu bukan uzur tu. Tak. Ni uzur ni nak bangun payah. Ya. Nak bangun tu payah. Nak berjalan lagi lah payah. Itu dikira uzur. Dikira uzur. Ya. Baik. Okey. Setakat tu dululah uzur. Banyak lagi uzur. Banyak lagi uzur. Jadi ada suatu faedah yang disebut di sini. Uzur-uzur ni, kalau ada, maka dia boleh menjatuhkan kefarduan Jumaat. Bukan makna dia halang kita pergi Jumaat. Tak. Kalau ada, kita boleh tak pergi Jumaat. Dan boleh juga kita pergi Jumaat. Bukan maksud haram pergi Jumaat. Awak sakit dah, haram pergi Jumaat, duduk kat rumah. Mana ada macam tu. Ya, melainkan kalau dia pergi tu menyebabkan mati. Haram lah. Baik. Jadi itu maksud dia. Bukan maksud dia menghalang Jumaat dan bukan maksud dia dapat pahala. Tak. Kan? Awak tak pergi Jumaat hari ni, masya-Allah, banyak pahala dapat ni. Pahala awak ni sama macam pahala Tuan Syekh tu duduk pergi sembahyang Jumaat jadi imam. Tak ada, mana ada. Pahala tak ada lah. Pahala Jumaat tak ada. Pahala jemaah 27 pun tak ada. Ya? Kat rumah pun boleh buat. Faham? Buatlah kat rumah Jumaat. Sembahyang jemaah. Jemaah tak boleh lah. Jemaah boleh buat kat rumah. Kat rumah pun tak boleh buat sebab sakit. Tak apa. Tapi bukan bererti dapat pahala. Kecuali satu keadaan sahaja. Tak pergi sembahyang jemaah, dapat pahala. Apa dia? Iaitu kalau dia daripada kalangan orang yang biasa solat jemaah. Tapi apabila datang uzur dalam hati dia, ya Allah, kalau uzur ni tak ada, aku dah pergi dah semayang. Orang macam ni dapat Jumaat, dapat pahala. Free-free dia dapat. Oh, Masya Allah. Tapi orang macam ni lah. Bukan orang jenis tak semayang jemaah. Ini jenis tak semayang jemaah. Bila datang uzur, buat syok rajin pula nak semayang jemaah. Kata, ya Allah, ni kalau semayang jemaah ada ni, aku akan pergi, ya Allah. Bohong hangit. Tuhan tahu apa bacaan hati tu. Jangan bohong ke Tuhan, tak boleh. Jadi masalah, dia bukan orang jemaah pun. Ya, jadi kalau kena sakit itu ingat ke Tuhan. Kita manusia ni, time sihat tak ingat ke Tuhan. Tapi time kena sakit, ya Allah, punyalah ingat. Faham? Sampai semayang jemaah yang fardu kifayah pun diingat juga. Jadi itu tak dapat pahala. Walaupun jadi uzur tapi tak dapat pahala. Tak, itu dikira kita masih dalam safar. Apabila masih dalam safar tetap wajib Jumaat. Ya, orang musafir hari Khamis. Musafir hari Khamis, dia nak pergi Melaka ke Selangor, nak pergi duduk 3 hari contoh. Jadi Khamis, Jumaat, Sabtu. Sabtu baru dia balik sini balik. Jadi time dia kat Selangor tu wajib sembahyang Jumaat? Tak wajib sebab dia dalam keadaan safar. Belum terputus lagi safar. Selagi tak cukup 4 hari, tak terputus lagi safar. Baik. Dan last sekali, hukum kita kan sembahyang jemaah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni maksudnya kalau dah ada orang buat yang mengizharkan syiar, iaitu menampakkan kehebatan, menampakkan ramai orang Islam berkumpul, menampakkan kehebatan agama, cukup. Maksudnya yang lain kalau tak buat tak berdosa. Contoh dalam kampung yang buat 50 orang sembahyang jemaah.
Yang lagi 50 tak semayang. Jadi dia orang ni tak berdosa sebab dah ada yang tukang buat jemaah. Tapi kena ingat, yang 50 tak buat ni masih lagi dituntut untuk jemaah. Itu sebab kalau tinggal juga semayang jemaah makruh. Makruh. Kata ala ustaz fardu kifayah. Orang kampung lain dah buat, saya kat rumah buat seorang-seorang tak ada masalah. Makruh. Sepatutnya semayang jemaah. Tak jadi fardu dah. Tuntutan tu bukan fardu lagi, tapi tuntutannya sunnah muakkadah. Jadi maksudnya hadirin hadirat, semayang jemaah tetap kena jaga. Kalau tinggal dia semayang seorang tanpa ada uzur, makruh sebab tinggal jemaah tanpa ada uzur. Soalan cantik. Soalan sangat cantik. Jadi tadi kita tahu dah hukum dia makruh. Sebab dah ada orang buat jemaah, yang orang lelaki lain tak buat jemaah, tak apa, tak berdosa, tapi tetap dituntut sunnah muakkadah. Kalau tinggal makruh. Artinya tuan-tuan, hukum semayang seorang makruh. Sebab tinggal jemaah. Ini disebut oleh Syekh Ibn Qasim dalam hasyiahnya. Baik. Satu lagi soalan abang tadi, iaitu kalau kita pergi semayang di masjid, kan, anak-anak kat rumah memang tak semayang jemaah. Kalau kita ada, baru dia seorang jemaah. Isteri kat rumah tak semayang jemaah. Apa hukum perempuan kat rumah semayang jemaah? Sunat. Tu kalau kita ada. Kalau kita tak ada, habis semayang pakat semayang seorang-seorang. Anak-anak semayang seorang, ibu pun semayang seorang, semua semayang seorang. Tapi kalau kita ada, kita yang menjaga jemaah mereka. Hukum dia mana lebih afdal? Yang laki ni nak pergi semayang ke masjid ke nak semayang di rumah? Hukum yang afdal. Ini disebut dalam Hasyiatul Jamal. Hasyiah Jamal ni syarah kepada manhaj Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya, Bahatha Al-Asnawi dan Imam Al-Adhra'i bahawasanya yang afdalnya semayang kat rumah. Semayang kat rumah lebih afdal untuk dia. Jangan ambil hukum umum. Lepas tu pakat berlakon lepas ni. Ni abah nak pergi Jumaat ni, pakat-pakat tarik abah lah. Pakat-pakat buat, kalau abah tak ada kat rumah, kami tak semayang Jumaat. Okey, abah kat rumah lah. Jangan macam tu. Tak. Ini memang dah situasi begitu, kebiasaan begitu dah. Itu sebab kita peringkat permulaan digalakkan pergi masjid. Dan kita nasihat kepada mereka, ni kat rumah semayang jemaah tau. Jangan semayang seorang-seorang. Jadi kita berasa memang dia akan semayang jemaah. Afdal kita kat masjid. Tapi kalau duk tengok hadis semayang jemaah je, kalau kita ada baru semayang jemaah, afdal kat rumah. Ini dalam disebut dalam kitab Hasyiah Al-Jamal Alal Manhaj. Baik, insya-Allah sekadar itu dulu untuk pengisian pada malam ini. Kita berhenti pada tajuk syurutul jamaah. Syurut al-jamaah, insya-Allah syarat sah solat berjemaah ada 13 yang akan disebut oleh pengarang di sini. Insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik dan inayah untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Dan kita fahami, sampaikan kepada mereka yang tadi. InsyaAllah kita sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan suratil asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna minal 'uquli awfaraha minal a'mali azkaha minal adhani asfaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal 'afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha ومن الآخرة نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.